Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Guru inovatif dan kreatif diperlukan dalam memacu transformasi pendidikan. Bersama membantu mengawal pencemaran melalui inisiatif Hari Tanpa Kereta. Seluruh masjid, surau dan balai ibadah di negara ini semalam terus bergema dengan laungan dikir sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan selama 12 malam berturut-turut. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan mengadakan majlis dikir Maulidur Rasul di Masjid Sultan Sharif Ali, Kampung Sengkurong. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Awang Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Sementara itu, rombongan Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya meneruskan lagi majlis dikir Maulidur Rasul malam tadi di Masjid Zainab Lumut, daerah Belait. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Muhammad Riza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam. Majlis diselajurkan dengan penyerahan sumbangan wakaf. Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di bawahnya juga mengadakan majlis seumpamanya di Masjid Universiti Brunei Darussalam. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di dalamnya di daerah Belait juga mengadakan majlis dikir Maulidur Rasul di Masjid Sungai Teraban. Hadir Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Sebagai sebahagian daripada usaha bagi menyumbang kepada keselamatan makanan negara dan meningkatkan ekspor produk tempatan, 3 buah perusahaan tempatan menandatangani perjanjian bagi memasuki pasaran Sabah. Menyaksikan majlis penandatanganan Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. 3 buah perusahaan yang menandatangani perjanjian tersebut ialah PDS Betul Sendirian Berhad, Royal Brunei Culinary Sendirian Berhad RBC dan BMC Food Industry Sendirian Berhad. Majlis penandatanganan diadakan semasa berlangsungnya Expo Antarabangsa Sabah 2023. Sejak awal tahun hingga Ogos ini, Pusat Dakwah Islamiah mencatatkan lebih 250 orang yang telah memeluk agama Islam. Dari jumlah tersebut, 141 orang adalah dari daerah Brunei dan Muara. Sehubungan dengan itu, petang tadi diadakan majlis pengislaman bagi seorang lelaki berbangsa Kalikagan. Majlis berlangsung di Kampung Mata-Mata Gadong. Hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah, selepas melafazkan 2 kalimah syahadah. Awang Dorel Relu Iftimi kini dikenali dengan nama Islamnya sebagai Awang Zain Iftimi bin Abdullah.
Majlis pengislaman disempurnakan oleh para pegawai dan kaki tangan dari bahagian pengembangan dakwah Pusat Dakwah Islamiah. Keadaan cuaca masih diramalkan aktif untuk beberapa hari akan datang. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Keadaan cuaca negara masih diramalkan aktif untuk beberapa hari akan datang disebabkan sistem tekanan rendah yang berdekatan. Ia menyebabkan keadaan atmosfera lembap dan seterusnya meningkatkan pembentukan awan-awan hujan. Stesen Pencerapan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam mencatatkan jumlah turunan hujan melebihi di atas paras normal bagi bulan September iaitu 235.1 mm. Keadaan cuaca aktif masih berpotensi berlaku pada hari ini sehingga hari Isnin 25 September dengan hujan lebat berpetir sekali-sekala dijangka menjejaskan kebanyakan kawasan negara. Kelajuan angin boleh meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat berpetir dan keadaan laut pada amnya berombak di paras sedikit di bawah 1 meter. Maklumat cuaca terkini boleh diperolehi melalui talian cuaca 114 atau melayari laman sesawang, Facebook, Instagram dan Telegram Jabatan Kaji Cuaca. Ilmu pengetahuan sangat penting dalam kehidupan manusia kerana dengan ilmu pengetahuan akan dapat membantu manusia menjadi berjaya di dunia dan di akhirat. Sesiapa yang menginginkan kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat hendaklah dengan ilmu pengetahuan. Melihat kepada kepentingan ilmu, umat Islam adalah diperintahkan untuk menimba sebanyak mungkin ilmu pengetahuan. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini yang bertajuk Guru Berkualiti Pemacu Transformasi Pendidikan. Perubahan dalam memajukan perkembangan sistem pendidikan negara Brunei Darussalam yang berpaksikan nilai-nilai murni ajaran agama Islam serta tadbir urus yang menerapkan prinsip maqasid syariah. Salah satu aspek penting dalam proses ini ialah penekanan terhadap pembangunan profesional guru yang bersandarkan kecekapan dan kemahiran yang diperlukan menerusi kepelbagaian program dan latihan pembangunan yang berkaitan dan berancang. Dalam era yang terus berkembang ini, pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk masyarakat yang maju dan berdaya saing. Di sebalik kejayaan pendidikan yang berkualiti, terdapat guru-guru yang menjadi pemacu utama transformasi pendidikan. Guru berkualiti bukanlah sekadar seorang pengajar, tetapi juga pemimpin yang berdedikasi, inspiratif dan inovatif dalam membentuk generasi penerus yang unggul. Tema sambutan Hari Guru tahun ini, Guru Berkualiti Pemacu Transformasi Pendidikan, memfokuskan kepada 4 perkara iaitu transformasi digital, transformasi pendidikan, pendidikan inklusif dan pendidikan awal kanak-kanak. Tema tersebut menekankan mengenai pembangunan profesional guru yang bersandarkan kompetensi dan kemahiran yang diperlukan menerusi kepelbagaian program dan latihan pembangunan yang relevan dan berancang. Maziah Jinis terusnya melaporkan. Ke arah melahirkan warga pendidik yang berkualiti tinggi, pembangunan dan pengupayaan menerusi kepelbagaian program dan latihan amat penting. Selain itu, pembangunan seumpamanya dapat mewujudkan pendidik yang memiliki sasiah yang teguh, berfikiran rasional, inovatif, kreatif serta terus peka kepada trend evolusi pendidikan global. Untuk menjadi guru yang berkualiti, perlu mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai aspek dan bidang pengajaran serta pembelajaran sesuai dengan tahap kebolehan pelajar yang akan diajar. Guru yang berkualiti insya-Allah
akan dapat memacu transformasi pendidikan dan mencapai sasaran yang dihasratkan, terutama ke arah merealisasikan aspirasi wawasan Brunei 2035. Guru berkualiti adalah merupakan guru yang mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam dalam bidang serta aspek pengajaran dan pembelajaran yang sesuai mengikut tahap pembelajaran pelajar. Pertama sekali adalah dengan bersikap terbuka, dengan menerima perubahan-perubahan semasa dan mengikuti peredaran zaman, yang mana pada masa ini perkembangan ICT dan teknologi yang sangat pesat, dan juga Ketani perlulah mempunyai sikap yang ikhlas dalam mendidik anak bangsa Ketani. Okey, nada. Keperluan dalam memacu transformasi pendidikan dari peringkat awal kanak-kanak sehingga ke peringkat pengajian tinggi juga ditekankan. Usaha ini memerlukan para pendidik untuk sentiasa meningkatkan pengetahuan dan kemahiran sesuai dengan arus perubahan sistem pendidikan dari semasa ke semasa. Guru berkualiti itu adalah guru yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dan mendalam dalam bidang pendidikannya, iaitu pengajaran dan pembelajaran, iaitu sebagai penggerak untuk menjayakan perubahan dan juga kemajuan sistem pendidikan negara Brunei Darussalam berlandaskan ajaran-ajaran agama Islam. Yang paling utama ialah keupayaan guru untuk menguasai sesuatu ilmu pengetahuan dan menyampaikan ilmu tersebut secara berkesan dan semaksimal yang mungkin. Para pendidik terus memainkan peranan penting ke arah merealisasikan Matlamat Wawasan Brunei 2035, iaitu rakyat yang berpendidikan tinggi, berkemahiran dan berjaya. Para pendidik juga akan terus berusaha menerokai pendekatan serta kaedah baharu transformasi pendidikan yang mampu memberikan impak positif ke atas pembelajaran di negara Brunei Darussalam. Maziah Jini melaporkan untuk Berita RTB. Kepada seluruh insan yang bergelar guru diucapkan selamat menyambut Hari Guru. Terima kasih atas jasa bakti dan jerih payah habis kita dalam membimbing anak bangsa menjadi insan yang berguna. Ucapkan ribuan terima kasih kerana memberi tunjuk ajar kepada kami sehingga menjadi pelajar yang cemerlang dan berwawasan. Jasa dan usahamu guru akan kami hargai dan akan dikenang selalu. Teruslah menjadi pelita hidup untuk anak-anak bangsa. Saya doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi ganjaran di atas jasa dedikasi dan kebaikan cikgu-cikgu menginspirasi kami menjadi manusia yang cemerlang. Kami sayang cikgu. Selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di negara Brunei Darussalam. Semoga Allah merahmati mereka. Guru berkualiti pemacu transformasi pendidikan. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Happy Teachers Day. Selamat Hari Guru. Kami sayang cikgu. Hari Tanpa Kereta atau Car Free Day disambut pada setiap 22 September sebagai galakan bagi pengguna jalan raya untuk tidak menggunakan kereta dalam tempoh satu hari. Di negara Brunei Darussalam, inisiatif Hari Tanpa Kereta dilaksanakan menerusi program Bandarku Ceria sejak tahun 2016. Program tersebut menjadi aktiviti yang ditunggu-tunggu oleh penduduk di negara ini untuk meluangkan masa beriadah bersama keluarga. Jalan-jalan raya di sekitar Bandar Seri Begawan ditutup bermula pukul 6 pagi hingga 10 pagi bagi membolehkan pengunjung melakukan aktiviti riadah dengan lebih selamat bersama keluarga. Dengan penutupan jalan semasa program Bandarku Ceria ini, ia mampu membantu mengawal pencemaran selain memberi peluang kepada masyarakat untuk mengamalkan gaya hidup sihat. Samping itu, Ketani pun dalam masa riadah itu terasa free. Tidak ada ingaukan apa-apa kereta yang lalu lalang di tempat Bandar Ceria ini. Ketani dapat menikmati suasana kemeriahan itu, suasana keindahan itu
dan suasana keseriaan tanpa ada bau-bau minyak apa ni kan, kebersihan puas hati juga kan. Pelbagai aktiviti dapat dilakukan semasa berlangsungnya program Bandarku Ceria, antaranya berjoging, berbasikal dan berjalan-jalan sekitar Bandar Seri Begawan. Dengan demikian, Bandar Seri Begawan menjadi urban park yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Di samping itu, ada juga yang mengambil kesempatan untuk berjajah di tempat-tempat yang disediakan serta menganjurkan aktiviti kebudayaan dan kemasyarakatan. Yang penting untuk exercise satulah. Orang jalankan umbang paloh apa kesihatan tadi lah. Yang penting ya ramai itu kan. Ramai itu. So orang yang berdagang pun syok je lah berdagang itu. Yang laku itu. Alhamdulillah lah. Baguslah perkara diadakan. Bagi yang ada risiko penyakit yang kronik artinya orang ia dapat walaupun dia dah berlari tapi berjalan saja pun pasal berjalan kaki ni bagus untuk kesihatan, untuk jantung apa kan. Dan semestinya tani hanya bergerak atau menggunakan kereta-kereta saja. Mesti tani mengeluarkan palohnya orang. Selain bermatlamat mengurangkan pencemaran, pelaksanaan Hari Tanpa Kereta semasa program Bandarku Ceria juga merupakan inisiatif menggalakkan masyarakat di negara ini untuk menggunakan pengangkutan awam. Tidak dinafikan penggunaan kereta menjadi satu keperluan, namun kita juga perlu bertanggungjawab menjaga alam sekitar. Bersama kita menjaga dan mencintai alam sekitar. Negara Brunei Darussalam bersama Republik Indonesia, Malaysia, Republik Singapura dan Thailand mengiktirafkan kebaya sebagai warisan budaya tak ketara serantau secara kelompok. Sehubungan dengan itu, pameran kebaya pengetahuan, kemahiran, tradisi dan amalan yang sedang diadakan di Galeri 4 Hub Tenaga Dermaga Diraja, Bandar Seri Begawan adalah sebagai usaha pemberigaan kepada pencalonan kebaya ke UNESCO bagi tahun ini. Pameran yang dilaksanakan adalah merupakan satu cara untuk kita ni memberikan maklumat kepada pengunjung berkenaan dengan peranan warisan budaya tak ketara dan bagaimana cara kita ni untuk menghargai dan seterusnya mengamalkan dan dijaga warisan budaya tak ketara. Dan pameran ini juga mengambil kira bahawa kita ni menominasi ataupun menghantar pencalonan bersama kelima buah negara ke UNESCO. Seterusnya untuk memberikan ruang untuk kita ni juga meraihkan bersama sambutan ke-20 20 tahun Konvensyen UNESCO 2003 mengenai dengan penjagaan warisan budaya tak ketara. Pameran diadakan sehingga 22 Oktober ini juga melibatkan 4 agensi terdiri daripada Bank Islam Brunei Darussalam BIBD, Syarikat Penerbangan Royal Brunei RB, Persatuan Pereka Fashion Negara Brunei Darussalam dan Lamin Warisan. Pameran ini kami memberikan sedikit ilmu berkenaan dengan bagaimana cara menjaga warisan budaya tak ketara ini dari segi amalan. Amalan itu adalah penting dan jika tidak diamalkan maka warisan budaya tersebut akan pupus dan tidak dapat lagi dilaksanakan. Kami juga membawa beberapa organisasi dari luar yang bukan kerajaan dalam sama-sama menjaga dan sama-sama mempunyai peranan dalam menjaga hak warisan budaya. Permohonan kurnia tambang menunaikan fardu haji tahun 1445 Hijrah bersamaan 2024 Masihi kini dibukakan. Permohonan kurnia tambang haji ini dibukakan kepada pegawai dan kaki tangan kerajaan sama ada yang sedang berkhidmat atau bersara. Menurut siaran akhbar Kementerian Hal Ehwal Agama, menerusi Jabatan Urusan Haji, semua permohonan hendaklah dihadapkan melalui ketua jabatan masing-masing dan hendaklah sampai ke Jabatan Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Agama tidak lewat pada hari Isnin 20 November 2023. Pegawai dan kaki tangan yang berhasrat untuk mendapatkan borang permohonan kurnia tambang
menunaikan fardu haji berkenaan boleh memuat turun melalui laman sesawang Jabatan Urusan Haji di www.juh.gov.bn atau hadir ke Jabatan Urusan Haji tingkat 2 Bangunan Tambahan Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jalan Dewan Majlis atau Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Blaid, Tutong dan Temburong pada hari-hari bekerja mulai pukul 8.30 hingga 11.30 pagi dan 2 petang hingga 3.30 petang. Bagi memberikan peluang kepada orang ramai agar dapat bersama-sama menanamkan rasa kecintaan dan mengenali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lebih dekat dengan menghayati kehidupan dan akhlak mulia baginda Rasulullah, Bilik Rambut Mulia Rasulullah di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah menerima sambutan yang sangat menggalakkan. Lebih 800 pengunjung menyaksikan pameran yang dibuka bagi orang ramai dari 17 hingga 28 September ini. Pameran diadakan sempena memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rata-rata pengunjung merasa kagum dan sebab setelah berpeluang menyaksikan pameran tersebut. Perasaan yang sangat terharu, di samping merasa amat gembira yang tidak terhingga kerana merasakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersama kita ni semua di dalam suasana yang sungguh-sungguh menakjubkan bagi saya. Terima kasih kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia kerana memberi peluang kepada rakyat melihat sendiri dengan berasa terbaruk ya, rambut Rasulullah SAW, walaupun bukan melihat jasadnya. Dengan kehadiran kami di sini sudah merasa yang beliau hadir menjawab selawat-selawat kami. Orang ramai masih berpeluang mengunjungi pameran dibuka pukul 9 pagi hingga 5 petang. Manakala pada 28 September, bilik rambut mulia tersebut akan dibuka pukul 1.30 hingga 5 petang. Maklumat tiket masuk boleh diperolehi dengan mengunjungi kaunter-kaunter di tiket di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah atau layari laman sesawang www.bkishhb.gov.bn atau Facebook Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah atau Instagram bkishhb.bn. Kelas Bimbingan Kulineri Anjuran Pusat Belia, Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Blaid diadakan bertujuan memberi kefahaman asas dan tunjuk ajar mengenai bidang kulineri kepada orang ramai, khususnya golongan muda. Di Ungkayah Kerjasama Persatuan Pertiwi Cawangan Daerah Blaid, kelas bimbingan kulineri selama 4 hari itu berakhir kemarin. Seramai 20 peserta menyertai kelas bimbingan yang diadakan di Jabatan Belia dan Sukan Kuala Blaid. Aktiviti bertujuan memberi pendedahan awal dan pemahaman asas tentang kulineri termasuk tunjuk ajar yang betul dalam menghasilkan sesuatu makanan. Sebelum ini belum ada perancangannya, tapi sudah start mengikuti program ini. Baru ada macam rasa minatkan membuat bisnes, contoh akan buat bakery. Dapat belajar, boleh belajar masak lagi, macam banyaklah. Macam buat kek, masak spaghetti, buat minuman. Adalah insya-Allah kalau dapat lagi.